Hari ini saya akan tunjukkan cara penggunaan multimeter. Okey, sebelum tu kalau kita tengok kat sini, saya menggunakan multimeter jenama Brother HD390C. Okey, multimeter ni datang dalam kotak tau. Okey, ini kotak dia. Okey, dalam kotak ni ada probe, okey, yang kita akan gunakan untuk sambung. Kemudian ada juga buku manual. Okey, ini adalah buku manual. Okey, kalau ikutkan dalam manual ni pun dia dah ada terangkan sedikit tentang multimeter ni. Okey, kalau kita tengok kat dalam ni, okey, dia ada introduction, specification. Kemudian okey, dia dah tunjuk kat situ cara untuk calibration. Kemudian apa lagi? Okey, DC voltage measurement pun ada. Okey, dekat sini AC voltage measurement, DC current measurement, okay, resistance measurement, continuity test, okay, transistor, battery check, okay, semua dah ada kat dalam ni. Kalau ikutkan baca manual ni pun dah boleh lah sepatutnya. Okay, tapi tak apa, saya akan terangkan juga sedikit tentang multimeter ni. Multimeter terbahagi kepada 3 bahagian. Kita ada multimeter range yang dekat tengah ni. Okey, kemudian kita ada skala. Okey, ataupun multimeter scale yang bahagian atas ni. Okey. Dekat scale ni kalau kita tengok, kita ada ohm, kita ada VA, okey, kita ada C. Kemudian kita ada dB kat sini. Okey. Dan dekat bahagian range ni kita ada satu selector. Yang ni kita namakan selector. Okey. Selector ni kita boleh pusing. Okey. Pusing ke mana yang kita nak measure nanti. Okey, sekiranya tak digunakan, kita letak dekat off. Nak measure resistance ataupun rintangan, kita kena guna range yang atas. Okey, yang warna hitam ni. Okey, kemudian dia kena combine dengan selector ni. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian range, kita akan nampak ada 4 types. Okey, kita ada ACV, ohm, DCMA dan juga DCV. Okey, apa function keempat-empat ni? Untuk mengukur DC voltage, kita akan guna bahagian sini. Okey, dia ada 0.25, 2.5, 10, 50, 250 dan juga 1000. Okey, untuk ukur AC voltage, kita akan guna bahagian sini. Untuk ukur DC current, kita akan guna bahagian sini. Okey, untuk DC current, nilai yang dipaparkan dekat atas ni mestilah dalam miliampere. Sebab tu dekat sini ditulis DCMA. Seterusnya adalah untuk mengukur rintangan. Okey, kalau kita nampak dekat sini ada perkali darab 10K, darab 1K, darab 100, darab 10 dan juga darab 1. Setiap kali kita nak measure, kita kena letakkan dekat range yang bersesuaian. Okey, contoh kalau kita nak ukur 5 kilo ohm. Okey, so selector kita pusing kepada 1K dan bila kita measure nanti kita akan dapat nilai dekat 5. Okey, 5 darab 1K sama dengan 5K. Seterusnya adalah cara nak sambungkan probe kepada multimeter. Okey, kita tengok sekejap. Okey, ini kita punya probe. Okey, kalau kita nampak dekat sini probe kita ada dia punya jarum kat depan. Okey, ini yang untuk kita nak test nanti, nak ukur. Kita kena letak dekat komponen yang kita nak ukur. Okey, kemudian dekat bahagian sini, okey, nak guna kita kena buka dulu ni tau. Okey, cabut ni. Okey, kita akan nampak ada besi kat dalam tu. Okey, yang hitam pun sama juga. Kita buka dulu. Okey, ni pun buka dulu penutup dia. Okey, tengok multimeter kita tadi ada negatif terminal dan juga positif terminal. Okey, so kita sambungkan probe kita. Kita ambil yang merah, sambung dekat sini. Okey, tekan dia kuat-kuat. Okey, satu lagi warna hitam, kita sambung dekat sini. Pun sama, tekan kuat-kuat. Okey, so nanti yang bahagian sini kita akan sambung kepada komponen ataupun kepada litar kita yang kita nak ukur. Okey, sekarang ni
bila tak guna, kita mesti off kan. Okey, seterusnya kita nak buat calibration, okey, ataupun zero adjustment. Apa function zero adjustment? Kita nak pastikan bacaan kita betul-betul bermula daripada kosong. Okey, kena ingat zero adjustment ni hanya dilakukan untuk ukur nilai rintangan sahaja. Okey, di mana kita akan gunakan range yang dekat bahagian sini. Okey, yang ni. Okey. Pertama sekali kita pilih range yang kita nak. Zero adjustment ni perlu dilakukan setiap kali kita tukar range. Okey. Contoh yang pertama, saya gunakan darab 100K. So kita buat zero adjustment. Zero adjustment caranya kita touchkan kedua-dua probe ni. Okey, touchkan kedua-duanya. Pastikan tangan kita tak bersentuh dengan besi ya. Okey. Bila kita touch, kita akan nampak jarum kita ni tak sampai dekat kosong. So apa perlu kita buat? Okey, dekat sinilah kita kena buat zero adjustment. Okey, zero adjustment ialah kita pusing ni. Kita pusing tombol adjustment ni sampai nilai dia betul-betul dekat kosong. Okey. So bila dekat kosong, maksudnya kita dah buat calibration untuk 10K. Okey. Seterusnya, apabila saya nak tukar kepada range 1K. Okey, saya tukar kepada 1K. Okey. Kita tak nampak apa-apa perubahan sebab kita belum touchkan probe kita. Okey, so sekarang kita touchkan. Okey, bila kita touch, okey nampak? Dia dah lebih daripada kosong pula tu. Okey, so sekarang ni pastikan jari tak sentuh. Okey. Kemudian kita buat zero adjustment. Kita adjust ni sampai dekat kosong. Okey. Bila dah kosong ni, okey, bila nilai dah kosong, barulah kita boleh buat pengukuran menggunakan range 1K. Okey, sama juga kalau misalnya kita nak guna 1 ohm sahaja. Kita pusing tombol dekat 1 ohm. Okey. Okey, dah tukar kepada range 1K. Kita touchkan probe. Okey, pastikan jari tak kena dekat besi. Okey, kemudian kita buat zero adjustment. Okey, dah kosong ya. Bila dah kosong, barulah kita boleh buat pengukuran menggunakan range darab 1 ohm. Apa-apa nilai yang kita dapat dekat atas ni nanti, kita kena darabkan dengan 1 ohm. Sekiranya kita guna range yang lain, contohnya 1 kilo ohm, apa-apa nilai bacaan yang kita dapat dekat atas ni, kita kena darabkan dengan 1 ohm. Okey, perlu diingatkan range yang atas sekali adalah untuk ohm. Okey, yang atas sekali ni. Cara nak baca rintangan iaitu ohm berbeza daripada cara kita nak baca current dan juga voltage. Okey. Kalau current dan voltage, kita akan baca bermula daripada sebelah kiri. Dan kalau untuk ohm, kita akan baca bermula daripada sebelah kanan. Okey, itu beza dia. Okay, sekarang kita nak tengok pula macam mana cara nak ukur DC voltage. Okey. Sekarang kalau kita tengok dekat sini, kita ada banyak range. Okey. Ada beberapa range ni. Kita guna range yang lebih besar daripada supply voltage kita. Contohnya supply voltage kita 40 volt. So kita guna 50 lah yang paling dekat, paling hampir. Okey, so kita pusingkan tombol kita kepada 50. Okey, selector berada dekat 50. Okey, jadinya macam mana kita nak baca? Kita tengok pada range yang ada kat atas ni, okey, yang warna hitam ni. Okey. Perlu diingatkan, sekiranya kita menggunakan DC voltage ataupun DC current, DCMA ni, kita mesti menggunakan range yang hitam ni. Ada 3 ni. Okey, sekarang ni kita gunakan 50 volt range dia. So kita perlu tengok pada range 50 dekat hujung ni. Okey, dekat hujung ni adalah nilai terbesar untuk range kita. Okey, contoh kita guna 50, kita kena ambil bacaan dekat range 50. Okey, hujung sekali 50. Jadinya kita akan baca dekat yang tengah ni. Okey, yang tengah ni je.
Okey, sekiranya nilai voltage yang kita nak ukur tu adalah di bawah 250 volt. So kita pusingkan selektor kita kepada 250. Kemudian range yang perlu kita lihat adalah yang bawah sekali. Okey, antara tiga ni kita tengok kat sini 250. So kita akan baca pada range yang bawah ni. Okey, 0, 50, 100, 150, 200 dan juga 250. Macam mana kalau kita gunakan 2.5? Okey, contoh 2.5 volt. Okey, so untuk 2.5 volt kita perlu lihat pada range 250. Okey. Tapi kita kena anggap yang hujung ni adalah 2.5. Maka 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 dan juga 0. Jadinya bacaan nanti kena ikut yang bawah ni, tapi hujung ni adalah 2.5 dalam skala 2.5. Kita kena gantikan 250 ni dengan 2.5. Begitu juga dengan yang lain-lain ni. Okey. Selain daripada mengukur rintangan iaitu ohm dan juga DC voltage, kita juga boleh ukur DC current. Okey. Untuk DC current kita akan gunakan range dekat bahagian bawah ni, DCMA. Sama juga konsep dia dengan DC voltage tadi. Okey. Bila kita pusingkan kita punya selektor ni kepada range yang berkenaan, jadinya nilai dekat belakang ni kita akan kena ambil nilai yang dekat sini. Okey. Maksudnya maksimum scale dia ni, maksimum range dia ni adalah yang dekat sini. Kalau lah kita ambil 25, so dekat sini pun kita kena baca yang hujung ni adalah 25. So ikut skala 25, 20, 15, 10, 5 dan 0. Okey, itu sahaja. Tak susah pun. Okey, last sekali adalah untuk ukur AC voltage. Okey, untuk ukur AC voltage kita akan gunakan range yang bahagian sini. Okey, yang warna merah. So dekat paparan ni pun kita kena baca bahagian merah ni. Okey, dekat bahagian merah. So dekat sini sama juga macam tadi. Sekiranya kita gunakan 250, bahagian hujung ni adalah 250. Sekiranya kita gunakan 50, hujung ni pun adalah 50. Dan kalau kita gunakan 10, bahagian hujung sekali ni adalah 10. Jadinya kita kena bacalah dia punya skala ni ikut nilai range yang terbesar. Okey, selain pada tu kita ada nampak dekat bawah ni lambang siren, okey, ataupun buzzer. Okey, yang ni apa guna dia? Ini adalah untuk menguji keterusan litar. Okey, contohnya kita nak tengok kabel tu bersambung ke tidak. Okey, caranya adalah kita sambung hujung ke hujung kabel. Okey, bila kabel ni bersambung, okey, dia akan berbunyi. Apabila ada bunyi tu maksudnya ada keterusan kat situ. Okey, maksudnya ada sambungan. Litar tak putus. Tapi sekiranya tak berbunyi maksudnya yang tak kena dengan wire. Okey. Last sekali, sekiranya kita dah tak nak guna multimeter kita, sebelum simpan perlu diingatkan kita kena offkan. Letak dekat off. Ini untuk mengelak daripada bateri kita cepat habis dan juga untuk mengelak multimeter kita daripada cepat rosak. Okey, itu je yang saya nak ajar hari ini. Semoga dapat guna multimeter dengan sebaik mungkin. Okey, terima kasih semua.